Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anda semua di mana jua anda berada. Anda sedang menyaksikan program khas yang disiarkan bagi kita menyambut dan meraihkan Minggu PKS 2021 anjuran SME Corp. Hari ini kali ini kita akan memperkenalkan sebuah lagi perniagaan dan kita memperkenalkan orang yang menjadi peneraju kepada perniagaan itu. Beliau awal-awal dulu bermula hanya sebagai seorang peniaga pasar malam dan setelah berlakunya gawat ekonomi. Dan sekarang ini beliau sudah ada syarikat sendiri, beliau mempunyai produk-produk sendiri dan produknya sangat laku. Dan nama beliau dijadikan sebagai jenama kepada syarikat beliau. Jadi nama beliau itu adalah Encik Abdullah bin Haji Salahuddin dan nama produk dia adalah Pak Lah. Dan kita bersama dengan sekarang ini Encik Abdullah Salahuddin, pengurus Pak Lah Marketing. Assalamualaikum Pak Lah. Mudah kita panggil Pak Lah lah je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini katanya mula-mula dulu kita Pak Lah ni sebenarnya berniaga pasar malam pada tahun 1999. Kata selepas gawat perniagaan. Selepas gawat ataupun waktu gawat 1998 katanya berumah tangga dan lepas setahun berniaga. Jadi ini boleh ceritakan sikit macam mana permulaannya Pak Lah menjalankan kegiatan perniagaan ini? Okey, betul tuan. Pada peringkat awal sebenarnya masa bujang tu saya kerja. Bila masa kerja tu lebih kurang tahun 97 mula gawat. Tapi kemuncak gawat ada tahun 98. Tahun 98 tu sebenarnya saya baru nikah dalam tempoh 2 bulan tuan. Baru nikah dalam tempoh 2 bulan. Dan kemudian kerja tu gaji kan dikurangkan kepada 70% dengan allowance dan kemudahan-kemudahan lain tu yang ditolak. Jadi saya ambil keputusan dan bincang dengan orang rumah untuk resign, berhenti dan mulakan dengan perniagaan. Dan perniagaan pertama yang saya fikir yang agak kita cubalah adalah perniagaan pasar malam. Pertama kali saya mula dekat pasar pagi Parit Sulong. Alhamdulillah sambutannya agak luar biasa. Produk yang saya mula tu adalah roti john goreng. Masa tu memang agak popular dengan roti john goreng ataupun burger goreng kan, tapi kita buat roti john goreng. Ni memang homemade produk, memang sendirilah semua. Habis apa yang artinya yang menyediakan bahan untuk nak menggoreng itu, apa je yang menjadikan popular sangat itu? Itu semua resepi sendiri ataupun diambil daripada orang? Itu resepi sendiri dan mula saya ambil resepi daripada abang saya. Kemudian saya olah mengikut kesesuaian. Jadi yang membezakan roti tu yang buat agak sedap adalah roti yang kita goreng, kita tu isi sardin, isi ayam, isi daging yang kita dah buat macam burger. Masa tu roti john tu tak berapa, roti john goreng tak berapa popular. Tapi roti john tu popular. Tapi kita olah buat roti john goreng. Bila buat roti john goreng, roti yang digoreng dengan isi tapi tak absorb minyak. Dia kering selepas kita goreng tu. Tu yang buat orang rasa dia rangup, panas, tapi kat dalam tu dia juicy, lepas tu dengan sos dengan apa. Tu yang buat agak popular peringkat awal. Tapi kemudian saya tak satu produk je lah. Kita mula berkembang dengan beberapa tempat dan kemudian saya olah tepung tu untuk goreng ayam, tongking dan sambutannya agak luar biasa pada peringkat awal tu. Alhamdulillah. Dan katanya pada tahun 2013 dari perniagaan pasar malam itu Pak Lah sudah masuk kepada menghasilkan produk sendiri. Boleh ceritakan perjalanan itu? Sebenarnya kalau ikutkan masa yang saya meniaga pasar malam tu, sambutannya agak luar biasa. Kemudian ada beberapa customer. Dia cakap, tepung Pak, tepung apa? Cakap tepung kita buat homemade lah, kita buat sendiri. So dia kata, jual lah sikit dekat saya. Jual lah sikit. Macam mana nak jual kita tak tahu kan. Tapi saya mula packing lah. Gunakan masuk dalam plastik. Plastik yang biasa tu. Dia nak, dia kata nak berapa? RM5. So saya timbang agak-agak lah. Sambutan agak baik.
Dan kemudian saya cuba untuk buat pinjaman. Dekat situ tercetusnya. Bila buat pinjaman tu dia kata, you niaga apa kan? Niaga pasar malam. Jadi bila dia dengar niaga pasar malam, dia tidak menjamin kehidupan you. You mati dan produk you akan mati. Dekat situlah membakar semangat saya untuk saya belajar. Dan saya pergi ke agensi MARA ketika itu untuk bertanya. So dia kasih saya satu peluang untuk kursus. Cetus kursus yang pertama itu, kemudian saya belajar dan saya upgrade daripada produk yang mungkin tak sesuai untuk dipasarkan menjadi satu produk yang sangat sesuai untuk dipasarkan dan berdaya tahannya agak lama. Ya, kata tahun 2014 Pak Lah membina kilang yang baru dan lebih besar untuk perniagaan. Boleh cerita setelah itu macam mana perniagaan? Alhamdulillah, pada peringkat awal tu pada 2012 saya tercetusnya idea buat tepung untuk dipasarkan. Tapi ketika tu saya buat dekat garas kereta. Dekat garas kereta, kita ubah suai sedikit, jadikan bilik saya mula dekat situ. Kemudian besarkan sikit. Kemudian ada beberapa khusus yang saya pergi. Kemudian dengan masa yang peringkat awal masa yang saya niaga hari tu, saya cuma bermodalkan dari sisa gaji saya sebanyak RM300 untuk niaga di pasar malam. Kemudian alhamdulillah perniagaan tu dah RM300. Saya gaji akhir tu lebih kurang saya dapat RM800. Jadi dengan nak niaga tu peringkat awal tu kan, fikir macam mana congak dengan kita dengan hutang, lepas tu baru lepas kahwin. Jadi saya sisihkan RM300 dan saya mulakan dengan perniagaan. Alhamdulillah dia berkembang pada 2012 saya dah mula sikit aset dan saya mula dengan pinjaman selepas yang setelah dibakar dengan satu motivasi pada saya itu sebenarnya motivasi memberi, so kita menerima dengan hati terbuka dan kita sambut cabaran. Jadi peringkat 2012 tu saya buat bengkel daripada yang garas kereta tu saya jadikan bengkel. Kemudian 2016 saya mula set up untuk dirikan kilang. Dalam kawasan yang samalah saya besarkan lagi. Alhamdulillah kilang saya sekarang pun dah makin membesar dan membesar sedikit. Syarikat kita membesarkan, ada keuntungan membesar. Ini ceritanya produk sebenarnya yang dia hasilkan ini adalah produk tepung goreng serbaguna dan pes makanan segera. Bukan begitu? Ya, peringkat awal saya buat tepung dan pes. Tapi dia sebab dia punya produk ataupun dia punya proses tu agak berbeza. Jadi untuk proses kita menuhan halal mesti agak sukar. Jadi saya more fokus hanya pada tepung sahaja selepas tu. Kita buat tepung sebab kita ni orang kampung kan. Pakai pun dah pakai standard. Jenis saya kalau kita dah bermula satu, saya alang-alang menyelup Pekasam, dia sampai ke Pangkalengan. Jadi objektif saya nak membuktikan produk saya ni bukan diiktiraf by mulut saya sahaja. Maksudnya orang kata, produk awak sedap lah. Tak, produk awak selamat ni. Tak. Tapi saya transform ataupun upgrade kan dengan persijilan. Sebab tu saya lebih more fokus pada persijilan. So persijilan yang saya ada, peringkat awal adalah halal, kemudian mesti, kemudian beberapa persijilan yang saya perlu ambil di bawah program SAM Corp. Dan kemudian yang paling terbaru ialah saya dapat HACCP by KKM dan juga GMP by KKM. Sebab itulah tuan. Itu yang sikit dan bertatih kan. Alhamdulillah. Ini untuk pengetahuan kawan-kawan kita lah yang mungkin tak tahu HACCP tu apa ya. HACCP tu, Hazard Analysis and Critical Control Point. Ini adalah satu sijil presiden diberikan kepada orang yang mengambil ini, dan orang yang mengambil ini dia mempunyai kekuatan untuk menguruskan sesuatu produk itu dengan penuh memegang pada prinsip-prinsip keselamatan. Bukan begitu ya? Ya betul tuan. Dan malah saya syarikat kita dapat pada 2017 HACCP tu daripada Sirin
kita dapat SIRIM dan daripada KKM, dan daripada SIRIM tu sendiri sebenarnya masa saya dapat tu kita kurang 10 orang bumi putera di Malaysia yang memiliki persiran HACCP by SIRIM. Tahniah tu. Tahniah. Ini satu lagi. Memang rasa sangat kepuasan je. Ya, bukan setakat itu, saya pun mendengar, saya berasa berbangga ya apabila dinyatakan bahawa produk tepung goreng serbaguna premium menggunakan hasil kajian pihak universiti yang pernah memenangi 3 medal pingat emas pertandingan inovasi hasil tempatan peringkat dunia tahun 2012 di Jerman ya. Dan kemudian pernah tercalon dalam pertandingan inovasi peringkat dunia di Filipina. Boleh ceritakan sikit bab ni? Okey tuan. Sebenarnya tadi yang tu kan, sebenarnya pada peringkat awal saya hanya membantu. Saya pada pasar malam saya hanya membantu. Masa tu saya masih on off pasar malam dengan buat tepung. Tapi saya sebagai pengurusi peniaga pasar malam daerah Muar ketika itu, kita ada usahawan yang dia meniaga, tapi ketika tu rumpai laut tengah sangat popular dengan orang makan mentah tu kan. Jadi mula start bila permintaan agak sikit kurang. Jadi tercetusnya tu saya sebenarnya mohonkan program tu untuk usahawan bawah saya lah, bawah jagaan saya. Bila saya dah mohon, tiba-tiba dia tak jadi pergi. Dia kata ada masalah ni, dan saya mewakili dia. Terpaksa pergilah sebab kita dah daftar nama. Dan saya sebagai urusi, saya kena pergi. Yes, bila saya pergi kat sana, baru saya nampak peluang option yang sangat baik berasaskan pada rumpai laut. Jadi tercetusnya dekat situ untuk saya saya sebenarnya menggunakan kertas kerja daripada satu universiti yang menang 3 medal award emas di pertandingan di Germany. Yes. Dia menang 3 medal award emas, membuktikan kerajinan yang dihasilkan daripada rumpai laut 10 kali ganda lebih baik daripada kolagen. Ketika tu orang tengah popular dengan kolagen untuk putih. Tapi kertas kerja daripada universiti tersebut membuktikan kerajinan yang dihasilkan daripada rumpai laut 10 kali ganda lebih baik daripada kolagen. On paper itulah saya guna kita inovasi dengan kerjasama pihak penyelidikan Mardi, satu universiti untuk hasilkan tepung rumpai laut berasaskan civic ni tadi. Dan malah inovasi tersebut telah tersenarai untuk dicalonkan di pertandingan dunia di Filipina pada tahun 2015. Benar. Panjang ceritanya ya. Ni lepas ini Pak Lah kita nak tengok juga produk-produk yang telah dihasilkan oleh Pak Lah ni. Jadi kita rehat sekejap lah Pak Lah. Kita bagi napas sikit. Maklumlah orang nak pergi bersilat ni kan dengan tanjak dan sebagainya. Ni kita bagi dia rehat sekejap. Kita kembali nanti kita bersilat menceritakan tentang produk-produk yang dihasilkan oleh Pak Lah dan bisnes yang sekarang ini dijalankan. Kita rehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Pak Lah, pejuang persilatan dalam tepung dan dalam masakan-masakan yang berasaskan tepung. Apa khabar semua? Dengar sini tahu, saya nak cerita. Minggu PKS Kebangsaan 2021 merupakan anjuran tahunan SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bertujuan untuk meraihkan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Acara ini diadakan pada 26 Jun sampai 4 Julai 2021. Lebih menarik lagi, acara ini diadakan secara dalam talian dengan berslogan Mula Berdikit Azam Berlangit.
Okey, kita kembali dalam siaran khas untuk kita menyambut Minggu PKS 2021 SME Corp. Kita bersama dengan Pak Lah. Ini dia orang kuat kita di dalam bidang perniagaan, khususnya tentang pembuatan tepung yang boleh kita gunakan bagi memasak. Apapun saudara, saya tak nak mau cerita panjang. Saya dah cakap dengan Pak Lah tadi, kita nak tahu apakah produk-produk yang dihasilkan oleh Pak Lah ini sehinggakan dia sekarang ni menjadi antara yang terbaik di negara kita ini dalam urusan tepung ni. Boleh kita ceritakan Pak Lah, perkenalkanlah produk-produk yang ada, dan kalau nak menunjukkan silatnya tu, buah dia, dalam bunga dia, silalah kita beri ruang kepada Pak Lah. Okey tuan. Produk yang saya ada adalah tepung goreng serbaguna dan kita ada beberapa size packaging lah. Antaranya tu yang kat belakang tu kan. Okey, ini packaging yang kita ada by kotak. Kita juga ada packaging yang untuk yang simple, untuk yang kegunaan dapur ataupun orang kampung yang nak ramai kan. So kita ada yang simple-simplenya produk lah. Okey, contohnya macam yang packaging yang macam ni kan. Okey. Tengok dekat yang... Okey tuan. Ini untuk ini keluarga besar mana boleh pakai ni? Ni mungkin anak 2-3 orang ataupun yang anak 9 macam Pak Lah kan. Okey, so kita pakai yang sekilo. Dia sempat lebih murah, lebih jimat. Sempat promote. Itu dia. Okey, tapi produk yang kita yang sebenarnya yang popular tuan adalah package door gift sebenarnya. Package door gift tu yang sangat-sangat sangat-sangat menarik lah. Sebab di mana bila memang digemari ramai. Sebab kita dengan kontes dia tersendiri lah. Apa produknya? Ada boleh ditunjukkan? Ada produk-produk yang sama. Kotak ni kan. Okey. Ni promosi yang kita buat. Okey. Dia package yang sama tapi cuma dia packaging yang agak sedikit berlainan. Yang ni. So kita free penghantaran. Berapa ringgit tu? Kemudian ada kontes lagi. Dia bergantung pada term dengan syarat. So kita bermula dengan harga RM1 sampai ke RM1.75 sebab dia ada package dia. Menarik. So ini yang mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Seantero Malaysia begitu ya? Ya, buat masa ni kita cuma supply di Semenanjung Malaysia, satu Semenanjung sebab Sabah Sarawak memang ramai yang minta tapi kos shipping yang agak terlalu mahal. So kita terpaksa stop lah. Tapi ada juga yang diorang tak kira, diorang kata nak juga, tu kita memang hantar. Tapi memang tak terlalu banyak lah jumlahnya. Okey. Jadi sekarang ni produk yang ada di dalam program ataupun bisnes Pak Lah ini hanya paste ni atau bukan paste, tepung ni saja, tepung serbaguna ini. Bila kata serbaguna ni, orang akan tanya, maksud serbaguna itu macam mana? Boleh digunakan, dan takut nanti orang kata serbaguna boleh gunakan untuk bedak muka ke apa ke. Jadi boleh jelaskan serbaguna tepung ni apa dia? Serbaguna tu sebab dia boleh goreng apa sahaja. Apa je yang kita nak. Kita boleh goreng daun, kita boleh goreng sayur, kita boleh roti-roti dan berbagai-bagai lagi. Apa sahaja. InsyaAllah dia absorb minyak. Tapi yang produk yang kita yang tercalon di pertandingan international adalah berasas rumpai laut tu, di mana rasa dia sangat lembut. Yang tu kita pernah viral dengan goreng roti apa ni? Roti kosong tu. Yang 4 segi tu, kita taruh inti sardin dan kita goreng. Dan kita jual dengan $1 di Singapura pada tahun 2016. Dan dia pernah viral untuk 3 hari kita berada di sana. Sebabnya dia tak absorb minyak, sangat rangup, tapi sangat sedap. Ini tanda-tanda ada orang nak pergi buat ni. Sekarang nak masak kalau boleh. Okey. Sebab kita memudahkan tuan. Itu bagusnya. Satu yang dikatakan bila itu pun nanti kita kena beritahu kawan juga bila katakan serbaguna ni untuk apa saja boleh digoreng. Jangan nanti rumput pun kita nak goreng budak. Carilah benda-benda yang patut kita goreng lah. Ni pantang kita kata serbaguna semua nak buat. Baik. Bagaimana bila dah berlakunya sekarang ini, bila berlakunya pandemik
COVID-19 ini melanda negara kita, apakah itu juga menjejas perniagaan Pak Lah? Dan sebelum Peringkat tu ya, awal, apabila peringkat dah melalui itu, apakah cabarannya dan bagaimana Pak Lah mengatasinya lah? pada peringkat awal, COVID tu berlaku pada bulan 3 tahun 2020. Pada peringkat Ya. awal memang agak terkejut. Dia memberi sedikit impak kepada jualan sebab jualan kita ada online, offline, dan kita pun ada beberapa cabang yang lain bisnes berasaskan yang sama. Dia beri impak, memang agak sikit kurang. Tapi alhamdulillah sebab kita ada kedai buah. So kedai buah tu peringkat awal dia agak membantu untuk kita dapatkan sale. Dan kemudian kita menukar strategi. Memang kita pada online. Walaupun saya sebenarnya memang orang kampung saja. Saya berasal daripada kampung dan pendidikan hanya SPM. Dan saya tidak pernah knowledge penggunaan komputer. Orang more. Tapi memang kita arah ke online dan bila berlakunya COVID, saya develop team untuk more fokus pada online. Alhamdulillah sebab market online di Malaysia ni agak meningkat trendnya dan di mana saya pun menggunakan kemudahan yang ada dibantu oleh agensi untuk meningkatkan jualan. Alhamdulillah jualan untuk 2020 meningkat sekali ganda daripada tahun 2019. Walaupun berlakunya COVID. Bagus tu. Bermakna malahan tengok dari jauh cakap pun dah sekarang ni orang putih dah keluar dah mau fokus on boy. Dah boleh bercakap orang putih dah ni. Ini baru setakat online je ni. Jadi sekali ganda meningkatnya ya. Alhamdulillah tuan. Sebabnya dia sebenarnya peringkat awal memang betul. Kita punya sale drop. Kita drop sampai 80% pada peringkat awal. Dan dibantu oleh Sokso, Caruman. Tapi kita ubah strategi kepada online dan kita more fokus dan kita jalankan kontes. Alhamdulillah sebab sebenarnya apa yang berlaku ni ada rahmat. Setiap ujian tu pasti ada rahmatnya. Jadi saya more positif. Alhamdulillah itulah daripada sale kita 2019 naik 100% kepada 2020. Memang alhamdulillah dan dekat situ pun kita dapat knowledge. Satunya bagaimana menguruskan takbir urus untuk online secara konsisten. Sebab dulu kita konsisten tapi kita tak menjangka bila berlakunya COVID. Alhamdulillah kita dapat teknologi yang baru, teknik yang baru dan kemudian pihak-pihak agensi terutama daripada SM Corp. SM Corp memang membantu. Alhamdulillah lah. So jualan pun agak meningkat. Tapi cuma pada tahun ni peringkat awal ni dah mula agak slow sebab mungkin berlanjutan yang agak berpanjangan yang COVID-19. Tapi apa yang kami harapkan, Pak Lah harapkan adalah suntikan yang dah diwawarkan oleh Perdana Menteri kita untuk lockdown 2 ni akan lebih membantu. Baik, kata tadi ada bantuan yang anda terima daripada SME Corp. Bantuan bagaimana yang membantu sangat Pak Lah dengan perniagaan? Alhamdulillah tuan. Untuk yang masa kita set up kilang pada 2016 tu, pihak SME Corp telah meluluskan geran BIP berjumlah 150,000 50-50 untuk pembelian mesin. Di mana peringkat awal dulu memang memerlukan pekerjaan ramai untuk packing sebab kita gaul secara manual, packing secara manual. Kemudian bila dah set up kilang perlukan mesin. So mesinnya pun agak mahal. 150,000. So alhamdulillah lah mendapat suntikan daripada SME Corp yang first dan kemudian dari bagi khidmat nasihat bila berlaku COVID ni. Sekarang ni kita nak cerita panjang sikit. Kalau boleh selepas ini kita nak bagi rehat lagi. Yang ni pusingan terakhir ini kita akan cerita tentang perancangan masa depan bagaimana dan mungkin sedikit petua juga dan nasihat daripada Pak Lah sendiri kepada usahawan yang lain. Jadi kita rehat dulu Pak Lah, kita kembali selepas ini dan pastikan tetap dengan bertanjak untuk kita teruskan
perlawanan kita selepas ini. Assalamualaikum, Rosti Jahleha. Apa khabar semua? Dengar sini tahu, saya nak cerita. Minggu PKS Kebangsaan 2021 merupakan anjuran tahunan SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, bertujuan untuk meraihkan Hari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Antarabangsa. Acara ini diadakan pada 26 Jun sampai 4 Julai 2021. Lebih menarik lagi, acara ini diadakan secara dalam talian dengan berslogan Mula Berdikit Azam Melangit. Okey, kita bersama dengan Pak Lah. Kita nak bincangkan dalam seksi yang seterusnya ini, seksi yang terakhir ini, untuk kita dengarkan pula perancangan akan datang ni. Macam mana Pak Lah? Apakah perancangan akan datang? Apakah mungkin nanti tepung yang dibawa oleh Pak Lah ini akan menerobos masuk ke peringkat antarabangsa dan diperkenal kepada dunia? Inilah rasa tepung more, kata dia. Baik, macam mana Pak Lah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Sebenarnya perancangan untuk dalam dan luar negara telah disusun dalam rangka kerja 15 tahun. Perancangan syarikat, dia pertama 5 tahun pertama adalah proses untuk pembangunan persejalan, dan kedua adalah untuk perancangan marketing, dan yang ketiga adalah tempoh untuk berkembang. So sekarang ni kita dalam fasa yang kedua. Alhamdulillah mengikut stage apa yang pernah dirancang, apa yang pernah kita belajar ketika kursus dahulu. Alhamdulillah, memang syukur Alhamdulillah Tuan. So apa yang perancangan yang kita susun, Alhamdulillah mengikut susun jalur, dan sekarang ni kita cuba untuk dapatkan jumlah yang untuk ekspor. Sebenarnya ekspor pernah ke event di Dubai pada 2019. Dekat sana kita dah hampir close dengan satu pihak daripada Timur Tengah untuk ekspor. Tapi mungkin ada rahmat dan hikmatnya. Bila kita tak jadi itu, tak diteruskan, mungkin kerana COVID ni lah. Dan kemudian kita ambil HACCP adalah untuk ke Japan, Olimpik 2020. Tapi itu pun mungkin ada hikmah, sebab tu yang dikatakan apa yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Tapi perancangan demi perancangan yang kita buat, insyaAllah akan diteruskan, di mana platform yang kita ada adalah untuk dalam kedai, dalam bentuk kios. Sekarang ni kita dah ada kios 4 kedai. Kita ada di Muar, satu di Muar, satu di Bakri, kemudian di KL, dan satu lagi di Shah Alam. Dan sekarang ni pun kita tengah dalam perbincangan untuk OEM, sebab kita pun sebenarnya ada OEM. Tapi itu sebenarnya tak boleh dicakap lah, sebab tu memang rahsia. Kita tak boleh umumkan. Tapi kita memang salah satunya, dan sekarang ni kita tengah dapat big player in Malaysia untuk OEM. Tapi sekarang ni lidah daun putih tu. Tapi sekarang tengah stop dulu untuk yang laluan untuk COVID lah. InsyaAllah selepas COVID ni kita akan more perancangan yang lebih baik, sebab insyaAllah untuk yang OEM big player in Malaysia. Pak Lah, ini kali pertama saya dengar usahawan kata kita akan stop dulu, bagi laluan dulu, COVID lalu dulu. Itu punya pendekatan. Satu menarik. COVID hang buat selesai, hang balik. Yes. Kenapa kan?
Sebab harga pasaran bahan mentah adalah tidak stabil di dunia. Jadi kalau kita teruskan, dia akan memberi impak kepada harga dan juga pasaran. Jadi kalau boleh, kita tak nak berdaya saing untuk berlumba untuk dapatkan harga yang murah, tapi sebenarnya kita sedang menjerat diri dengan harga yang tidak menentu. Jadi kita pelan-pelan dulu, teruskan apa yang ada, tapi perancangan tu kita simpan. Sebab kali kan insya-Allah dah close. Cumanya saya tak nak terlalu tergesa-gesa dengan keadaan semasa yang tidak menentu ni tuan. Yalah. Bagilah laluan dulu COVID. Bagilah laluan dulu. Cantik betul lah. Dan saya percaya betul tu pendekatan yang dilakukan oleh Pak Lah tu betul. Kejap bayangkanlah kalau kata kita bergantung banyak kepada bahan-bahan mentah. Hari ini bahan mentah rendah, besok tinggi. Takkan harga kita pun akan turun naik mengikut saham. Ini tidak kena. Satu perniagaan yang tidak kena. Jadi bagus pendekatan itu, kita bagi laluan dahulu, bagi laluan dah pergi, baru kita masuk betul-betul. Nah, jadi akhir inilah mungkin Pak Lah bolehlah bagi nasihat ya kepada usahawan-usahawan kita yang berhadapan dengan 1001 cabaran. Dan tetapi Pak Las ni melalui proses-proses awal dahulu kan, ketika tahun 1998, 99 sampailah sekarang ada tinggi dan rendah dan turun dan naiknya. Mungkin nasihat Pak Las ni kepada usahawan-usahawan yang juga berhadapan dengan cabaran ini, apakah mungkin dapat diberikan kepada mereka ini? Baik tuan. Pak Lah dulu kita bermula dengan tidak ada apa-apa, tidak ada knowledge. Pak Lah hanya SPM. Tidak ada apa-apa, penggunaan komputer pun tak tahu. Merupakan proses yang sangat lambat. Tapi don't give up. Jangan mengalah. Wah. Sebab tu, bila... Don't give up dah keluar dah tu. Okey. Contoh kan, hanya anak orang kampung, duduk kampung, tidak ada pengetahuan, tidak ada ilmu dalam bisnes, dalam perniagaan. Tapi fokus. Penting adalah fokus yang pertama. Yang kedua adalah knowledge tentang ilmu. Alhamdulillah tuan. Sebab antara salah satu, bukan salah satu lah, pemenang ikon Negeri Johor pada 2017. Alhamdulillah. Atas daya dan usaha. Sebab saya bukan daripada golongan orang yang berada, daripada anak orang kaya, saya tidak ada apa-apa peringkat awal, tapi dengan kesungguhan. Jadi bagi usahawan-usahawan yang baru di luar sana, cuba dapatkan. Pertamanya khidmat nasihat daripada kawan-kawan yang ada ilmu. Jangan just drop sana, drop sini, drop sana, drop sini dan berimpian. Hanya gunakan setahun, kita akan berjaya, kita akan sukses dan kita akan leburkan apa yang kita ada. Carilah mentor untuk dijadikan panduan. Gunakan keuangan yang sangat sedikit tapi menghasilkan keuangan yang sangat banyak. Jangan melabur yang banyak tapi mendapatkan sikit dan tidak dapat apa-apa. Pak Lah nak membuktikan walaupun hanya anak kampung. Hanya orang kampung dan kita tidak merancang untuk berjaya dalam tempoh yang sangat singkat. Tapi blueprint yang Pak Lah buat adalah untuk jangka untuk 15 tahun. Untuk kita sampai target. InsyaAllah bila kita pelan-pelan kan ada kata pepatah kan. Biar sedikit lama-lama jadi bukit. Ya. Bagus sekali. Baik Pak Lah, mungkin saya sebenarnya nak berikan ruang juga ni kalau katakan ada orang nak buat OEM dengan Pak Lah kan yang tak boleh sebut, tak usah sebutlah. Yang bakal-bakal kat luar sana yang berminat, mungkin bagaimana mereka dapat menghubungi, ada juga nak jadi ejen kan, nak apa sajalah yang mungkin yang berminat di luar sana nak menghubungi Pak Lah, bagaimana ya? Boleh dihubung. Paling senang adalah di website paklah.biz, paklah.biz, ataupun di Facebook sama juga paklah.biz, ataupun nombor telefon nombor telefon kan hotline 010 657 2032. Jadi ulang sekali. Ulang nombor telefon hotline 010 657 2032. Baik. Dengan ataupun dengan sekarang sangat yang lebih mudah, WhatsApp sahaja nombor tersebut. InsyaAllah akan dilayan.
InsyaAllah. Jangan takut ada pakai tanjak. Itu tidak menantikan anda nanti akan disambut dengan sekir dengan pejuang-pejuang ini. Baik, yang penting sekarang ni saudara, kita ucapkan terima kasih sangat-sangatlah kepada Pak Allah kerana sudi bersama dengan kami untuk berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu, berkongsi rahsia perniagaan. Yang pentingnya bukan masalah orang kampung ataupun orang bandar, orang Malaysia ataupun orang luar, tapi yang penting ialah kita ni dijadikan Tuhan sebaik-baik kejadian, dan buktikan kejadian itu ialah dengan bekerja sesungguh-sungguhnya untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Jadi saya fikir Pak Allah telah menunjukkan bahawa sekecil-kecil manusia sekalipun, kalau betul-betul benar dia pegang pada prinsip sebaik-baik kejadian yang dijadikan Tuhan kepada kita, hasilnya anda sendiri dapat lihat. Baik, insyaAllah Pak Allah kita jumpa lagi, dan kepada anda yang sudi bersama dengan kami, kita ucapkan terima kasih, dan insyaAllah kita akan bertemu dengan usahawan-usahawan lain pula nanti untuk kita bicarakan di dalam Minggu PKS 2021 oleh SME Corp. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam rahmat.